Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah hari ini kita masih bersama-sama lagi di dalam dialog kepimpinan yang hari ini kita dalam nak membahaskan satu topik yang menarik yang akan kita perbahaskan bersama dengan panel jemputan kita pada hari ini. Jika sebelum ini dialog kepimpinan kita bersiaran dalam petang, tapi pada hari ini kita julung kalinya kita bawakan pada 11 pagi yang mana kita akan bersama untuk membahaskan berkaitan dengan kepimpinan Al-Fatih. Jika sebelum ini ada sebahagian yang mungkin sudah tahu dan mungkin ada sebahagian yang belum tahu bahawa panel kita pada hari ini bukan calon-calon orang. Ada mungkin yang telah kenal, ada mungkin yang belum kenal, yang mana satu topik yang saya rasakan sebahagian orang sudah tahu berkenaan dengan kepimpinan Al-Fatih. Yang mana ini yang akan kita rungkai dan kita akan singkap pada hari ini dalam membahaskan tajuk kepimpinan Al-Fatih. Jadi yang akan bersama kita adalah Ustaz Muhammad Syahari Abdul Rahman bin Ibrahman, merupakan jurulatih utama Tadabbur Center dan telah bersama-sama dengan kita dalam talian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cik Aziz. Bagi pihak kepimpinan AILID, khususnya kluster kepimpinan, kami ucapkan terima kasih ke atas kesudian Ustaz pada hari ini untuk bersama-sama dengan kita dalam memfokuskan dialog kepimpinan hari ini, yang mana kita membawa tajuk Al-Fatih memimpin di usia muda. Dan Ustaz, mungkin ada sebahagian yang telah tahu dan mungkin sebahagian yang belum tahu, tapi jika kita saksikan atau kita rentetkan di dalam YouTube sendiri, bila kita type Al-Fatih saja jelas berkaitan dengan apa yang Ustaz perjelaskan, bagaimana kepimpinan Al-Fatih, apa yang dilaksanakan, bagaimana dia boleh membentuk. Dan suka untuk saya mengungkap satu kata-kata Ustaz, Konstantinopel jatuh ke tangan tentera Islam. Rajanya adalah sebaik-baik raja dan tenteranya adalah sebaik-baik tentera, Nabi Muhammad SAW. Dan kita bangkitkan juga, kalau tidak salah saya, buku Ustaz yang ni, Kuasa Kepimpinan Al-Fatih tahun 2 edisi 2017. Dan saya rasakan suatu perkara yang rugi seandainya siapa tidak membaca berkaitan dengan buku tersebut. Banyak Ustaz ceritakan. So Ustaz, eloklah orang kata ni, sebahagian ni orang kata tak kenal ni maka tak cinta. Jadi eloklah saya perkenalkan dahulu kepada rakan-rakan penonton yang berada di talian kita pada hari ini untuk mengetahui Ustaz. Rakan penonton kita terdiri daripada golongan belia, NGO dan juga badan kerajaan dan agensi kerajaan. Yang mana kalau untuk pengetahuan Ustaz juga, sebelum ini kita banyak dialog kepimpinan ni kita banyak menampilkan tokoh-tokoh kepimpinan di seluruh negara, dan kita sebenarnya sebelum ini kita ada satu dialog kepimpinan eksekutif yang mana itu kita tampilkan tokoh-tokoh kepimpinan yang berada di dalam pentadbiran awam. Dan tetapi untuk kali ini dialog kepimpinan kita membawa kepada isu-isu yang lebih kepada orang kata menceritakan bagaimana kepimpinan itu dan konsep kepimpinan itu di dalam kalangan masyarakat pada hari ini. So Ustaz, kita start dengan biodata Ustaz. Untuk maklumat penonton yang berada di dalam talian, kita bersama dengan Ustaz Syahari Abdul Rahman, di mana merupakan berasal daripada Tumpat, Kelantan, dan mendapat pendidikan sebagai sarjana muda bahasa dan sastra Arab di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Seterusnya meneruskan di sarjana Al-Quran dan Al-Sunnah di Universiti Kebangsaan Malaysia. Betul Ustaz? Betul. So kalau yang biasa dengan Radio IKIM ni, Ustaz merupakan bekas penyampai tetap segmen Ibrah daripada tahun 2013 hingga tahun 2017. Dan yang juga saya difahamkan juga, dimaklumkan bahawa Ustaz sekarang juga merupakan bekas penyampai segmen Mingguan Refleksi Al-Quran 2019, dan sekarang merupakan penyampai tetap segmen Mingguan Assalamualaikum Ustaz 2020. Bukan itu saja, Ustaz juga telah menulis beberapa buku, yang mana pertama adalah berkaitan dengan Kuasa Kepimpinan Al-Fatih tahun 2011, 10 tahun lepas, dan Ustaz membahaskan berkaitan dengan perkara ini kan. Berfikir Gaya Al-Fatih 2014, Kompas 114 2017, Ibrah Kisah Hebat Nabi Musa 2018, di bawah Teduhan Kisah-Kisah Al-Quran 2018, Lelaki yang Hebat dalam Al-Quran 2020, Menggali Hazanah Ilmu Munasabah 2020, Kompas Al-Muq 2020. Dan saya difahamkan juga Ustaz merupakan alumni Franklin Covey Malaysia of 7 Habits of Highly Effective People. Ini juga merupakan HRDF Certified Competent Trainer. Ustaz
So itu merupakan sebahagian daripada biodata Ustaz. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan yang berada dalam talian kita juga pada hari ini, link pendaftaran dan penilaian akan kita letak pada penghujung rancangan nanti, dan kita minta untuk rakan-rakan kita untuk teruskan like and share serta kongsikan kepada rakan-rakan anda yang lain agar sedikit sebanyak perkongsian yang ada pada hari ini di dalam bulan Ramadan ini mampu memberi keberkatan dan mampu memberi manfaat kepada semua orang. So Ustaz, kita start kepada persoalan kita pada hari ini. Mungkin sebahagian penonton atau sebahagian orang dia dah tahu berkaitan dengan Al-Fatih. Tetapi sebahagian orang masih tidak tahu berkenaan dengan Al-Fatih. Mungkin pada fahaman Ustaz sendiri, siapakah Sultan Muhammad Al-Fatih? Boleh Ustaz jelaskan serba sedikit berkaitan dengan latar belakang beliau? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan pada Cik Aziz Nazwan. Terima kasih saya ucapkan banyak-banyak kepada pihak Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan AILID, Kementerian Belia dan Sukan, seluruh para penonton yang telah menonton dan sedang mengikuti majlis ilmu pada pagi ini. Dan alhamdulillah kita bertemu untuk mengambil beberapa teladan ya daripada kisah Sultan Muhammad Al-Fatih. Ya, untuk yang mungkin tidak pernah mengenali Sultan Muhammad Al-Fatih ini, maka secara ringkasnya beliau adalah Sultan yang ketujuh daripada kerajaan Islam Osmaniyah. Sultan Muhammad bin Murad bin Muhammad bin Bayazid bin Murad bin Orhan bin Osman. Jadi keturunan yang ketujuh daripada pengasas kerajaan Osmaniyah, iaitulah Osman Ghazi. Ya. Dan untuk makluman, dinamakan Al-Fatih, dinamakan Al-Fatih kerana beliau telah melakukan pembukaan. Fatih artinya pembuka kepada kota yang telah diisyaratkan oleh Nabi SAW dalam satu hadis mengenai kota ini akan dibuka pada suatu hari nanti, maka sebaik-baik pemimpin itulah pemimpinnya dan sebaik-baik tentera itulah tenteranya. Atau kama qala Rasul. Jadi apa yang menarik perhatian kita dan barangkali inilah yang menyebabkan KBS berhasrat untuk mengangkat tokoh ini adalah beliau melakukan misi membuka kota Konstantinopel ini pada usia 21 tahun. Pada usia 21 tahun, usia mahasiswa, usia seseorang yang sedang belajar. Dan kota Konstantinopel ini bukanlah sebarangan kota. Ia adalah kota yang mempunyai pertahanan yang menakjubkan, dan dari sudut sejarah pun kota ini sangat kebal, sulit untuk ditembusi. Jadi menarik untuk kita kaji mengenai potensi belia, mengenai potensi anak muda, bagaimana Sultan 21 tahun ini dapat memimpin 150,000, bukan 150 orang, 150,000 bala tentera yang terdiri daripada pelbagai latar belakang, pelbagai usia, dan dalam tempoh kurang 2 bulan, dalam tempoh kurang 2 bulan berjaya untuk menawan kota Konstantinopel ini menggunakan teknologi-teknologi yang di luar daripada jangkaan musuh waktu itu. Juga strategi militeri yang genius, yang tidak terjangkau di fikiran mereka yang hidup pada 1453 Masihi, lebih kurang 568 tahun yang lepas. Dikatakan inilah peperangan yang telah membuka mata Eropah. Dari satu sudut, kaum muslimin telah memenangi kota Konstantinopel, dan ia memberikan ruang kepada Islam untuk tersebar ke seluruh tanah Eropah. Kerana kita kena ingat Konstantinopel ini adalah pintu gerbang kepada Eropah. Kita boleh lihat bagaimana kota Konstantinopel ini
adalah pintu masuk daripada Asia untuk menuju ke Eropah. Istanbul ini pun berada di Eropah. Ya, alhamdulillah lah Cik Aziz, saya berkesempatan ke Istanbul 5 kali. Jadi kita dapat melihat kenapa penting sangat kota ini pada Sultan Muhammad, kerana ia adalah pintu yang boleh membawa Islam ke Bosnia. Saya pernah sampai ke Bosnia di mana ada tinggalan Sultan Muhammad Al-Fatih, juga beberapa tempat-tempat negara-negara lain. Dan dikatakan Sultan Muhammad Al-Fatih ketika menjelang kewafatan, hampir beliau memerintah 30 tahun, 1451 beliau memerintah hinggalah 1481 beliau wafat. Dikatakan beliau hampir wafat ketika dalam perjalanan nak menawan kota yang berada Otranto di selatan Itali. Jadi nak katanya hidup beliau adalah untuk memikirkan macam mana nak islamkan Eropah. Macam mana nak bawa Islam ke tanah Eropah. Lalu beliau membuka pintu Eropah terlebih dahulu, iaitu daripada pintu Konstantinopel, daripada pintu Istanbul. Jadi ini adalah suatu legasi yang sangat besar ditinggalkan oleh seorang yang bernama Muhammad untuk teladan kita semualah pemuda-pemuda belia-belia. Ya, life is about making choice, either just to breathe or to be great. Hidup ni pilihlah antara dua, sekadar nak bernafas saja atau nak melakar sejarah. Jadi itulah serba sedikit ringkas tentang Sultan Muhammad Al-Fatih, Cik Aziz. Okey, terima kasih Ustaz. Saya rasakan satu perkongsian yang cukup menarik, yang mana saya pun tergamam di saat usia sehingga ke usia 50 lebih, maknanya dalam 30 tahun ke 40 tahun, maknanya masih lagi memikirkan bagaimana nak mengislamkan Eropah. Dan saya rasakan benda tu macam kita tersentuh, okey kan. Jauh sangat nak dibandingkan dengan kita punya kehidupan pada hari ini. Ustaz, kita berbalik kepada Al-Fatih, dan kita tahu hari ini bila berkata saja Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan ni, dia punya main business dia adalah latihan, dan berbalik juga kepada pendidikan, membawa latihan kepada golongan belia. Jadi Ustaz, saya ada baca satu kisah bahawa sebenarnya Sultan Al-Fatih ni dia ada dia punya guru kan, yang juga membawa dia ke arah, maknanya membentuk diri dia tu. Dan dalam konsep kita hari ini pun, dalam apa-apa juga kita tak boleh nafikan bahawa pendidikan itu penting kan, membawa diri kita tu ke mana arah. Dan saya ada baca juga yang menyatakan bahawa Syekh Bayram kan, mungkin ada setengah orang yang tahu, mungkin ada setengah orang yang belum tahu ataupun tidak tahu siapa itu Syekh Bayram. Mungkin setengah mungkin dah pernah dengar, dan saya difahamkan bahawa dialah antara orang individu penting yang membawa Sultan Muhammad Al-Fatih ni. Dialah mengajar, dialah menunjukkan macam mana keadaan. Mungkin Ustaz boleh terangkan sikit dan dari aspek pendidikan bagaimana sebenarnya yang boleh kita nak melahirkan pemimpin ini. Boleh Ustaz? Okey, mengenai guru ya Cik Aziz, Sultan Muhammad Al-Fatih ini mempunyai ramai guru. Dia disebut mudarris. Guru-guru ini merupakan pakar bidang ataupun pakar dalam pelbagai subjek. Seakan-akan ketika kecil lagi ya, Sultan Murad ya telah memberikan kepada anak ketiganya ini guru-guru pakar dalam pelbagai bidang. Kenapa penting guru pakar dalam sesuatu bidang? Ya, kat sini kita belajar satu perkara. Seseorang ulama dia tahu batasan dia. Dia tahu ada perkara dia boleh bercakap, ada perkara dia tak boleh bercakap. Ada perkara sebagaimana contohnya ya, kalau halal haram, maka ada ulama yang boleh bercakap tentang halal haram. Tetapi ulama yang mengetahui tentang agama dan syariah ya, belum tentu boleh mengupas dengan baik tentang vaksin contohnya, tentang sains perubatan. Manakala saintis pula hendaklah berhati-hati daripada bercakap tentang dalil ataupun bercakap tentang agama. Jadi separation ataupun master your field ini kelihatan pada guru-guru Sultan Muhammad Al-Fatih. Anda boleh lihat senarai guru-guru berkenaan, di antara mereka adalah pakar matematik, di antara mereka adalah pakar geografi, di antara mereka adalah seorang yang menguasai dua bidang sekaligus. Itu memang kita tergamam jugalah.
bagaimana mentor utama Sultan Muhammad Al-Fatih. Mentor utama beliau adalah Syekh Aq Syamsuddin. Syekh Aq Syamsuddin ataupun Syamsuddin putih. Ya, Aq itu putih bernyala-nyala kerana janggutnya dan serbannya yang selalu keputihan. Beliau adalah murid yang terbaik kepada Syekh Gorani ataupun Mullah Gorani. Beliau adalah mentor utama kepada Sultan Muhammad Al-Fatih, ya, sejak daripada belasan tahun. Sejak daripada 12 tahun, Syekh ini mempunyai hubungan yang sentimental, rapat, dan menjadi pendidik utama kepada Sultan Muhammad. Syekh ini merupakan ulama daripada tanah Syam yang berketurunan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seorang yang pakar dalam bidang syariah, dan beliau juga merupakan seorang yang expert dalam bidang herba. Ya, para ulama menyatakan, ya, ketika penyakit-penyakit yang menyerang manusia, ya, dan berpindah dari satu orang ke satu orang, ya, saya tidak pasti adakah definisinya pandemik ataupun tidak, betulkan saya kalau saya tersalah, tetapi beliau ini antara tokoh yang muncul lebih awal sebelum Louis Pasteur muncul untuk mengenal pasti apa jalan keluar kepada penyakit-penyakit yang membabitkan bakteria kuman yang tersebar ini. Dan saya sendiri melihat di Edirne bagaimana satu kompleks hospital Bayazid, di situ ada banyak bentuk-bentuk rawatan yang sangat maju ke depan. Yang mana orang yang hidup zaman abad ke-15 tu akan tercengang, macam mana orang Islam boleh buat penemuan-penemuan begini. Sedangkan Barat waktu ini masih lagi meraba-raba mencari jalan keluar kepada setiap penyakit. Bahkan penyakit yang mudah berjangkit ini, orang-orang Barat waktu itu selesaikan dengan cara membunuh pesakit berkenaan, bakar hidup-hidup, ikat dan tambat pada pokok. Tetapi tidak kepada kaum muslimin di negara Turki. Mereka menyelesaikan setiap masalah kesihatan dengan sangat saintifik. Itu adalah Syekh Syamsuddin. Jadi ini adalah suatu gambaran kepada kita bagaimana kalaulah guru kepada Muhammad Al-Fatih sendiri, seorang yang seimbang penguasaan ilmu, iaitulah agama pun dikuasai, sains pun dikuasai. Hari ini kita panggil aliran agama dan aliran sains. Maka kita tak payah pelik lah kalau Muhammad Al-Fatih ini orang yang sangat kuat keyakinan agamanya, pada masa yang sama jenius dalam strategi, dalam pencaturan. Seorang yang sangat bersemangat kerana pegangan agama yang kuat. Ia dirotan oleh Mullah Gorani pada umur 8 tahun kerana tidak mahu membaca Al-Quran. Maka orang yang membesar dengan didikan agama yang kuat ini, pada masa yang sama beliau adalah seorang yang sangat mementingkan ilmu, pengetahuan dan sains dalam proses menggerakkan bala tentera menawan Konstantinopel. Itulah mentor-mentor dia, Cik Aziz. Ustaz, tergamam saya nak mendengar kisah dia. Maknanya kita boleh bayang ni Ustaz, maknanya kita bawa diri kita ni pergi ke sana bagaimana dalam keadaan macam tu. Dan hari ini sebenarnya saya suka kata-kata Ustaz bahawa, dan saya sangat bersetuju, bahawa dalam kita nak menimba ilmu ni, maknanya kita kena belajar dengan ramai guru. Kan? Maknanya yang ini kita belajar subjek ni, yang ini kita belajar subjek ni, dan inilah pentingnya seandainya ada ilmu yang kita kuasai dan kita bentuk yang akan menjadikan diri kita ini lebih baik. Ustaz, kita tengok Ustaz 2 kali ataupun 2 buku Ustaz hasilkan berkaitan dengan kepimpinan Sultan Al-Fatih. Apa sebenarnya yang orang kata kenapa beliau yang menjadi pilihan sangat ataupun minat Ustaz untuk mengupas diri ini? Sebab ramai lagi tokoh-tokoh Islam yang ada, tetapi Ustaz memilih kepimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih. Saya tulis buku ini kerana saya pernah duduk dalam gerakan belia, gerakan mahasiswa. Saya mencermati beberapa kesilapan saya yang saya tidak mahu berulang pada adik-adik di universiti waktu itu. Bukan sekadar saya dan kesilapan saya, tetapi saya mengamati beberapa dilema-dilema yang dihadapi oleh gerakan-gerakan berasaskan kepemudaan dan kemahasiswaan ini. Antaranya lah, Cik Aziz, saya mendapati
orientasi gerakan yang lebih untuk menunjukkan taring, tetapi tidak ada hujah dan ilmu. Itu nombor satu. Maka saya tulis dua buku ini untuk membuktikan bagaimana sifat pemuda dahulu, semangat saja tak cukup. Menunjuk taring, ya, tentang kehebatan diri itu tidak memadai. Sekadar nak beritahu kami mahasiswa ni wujud, kami ni wujud, tolong hormati hak kami sebagai belia dan mahasiswa, itu tidak memadai. Kita kena jadi orang yang boleh bercakap dengan baik, ya, berasaskan ilmu pengetahuan. Kita risau yang bersemangat itu rupa-rupanya mereka tercicir dalam pencapaian akademik. Mereka tidak menjadi orang yang boleh dihormati dalam hal-hal keilmuan. Mereka yang banyak terbabit dalam gerakan-gerakan ini rupa-rupanya sangat corot, ya, dalam CGPA dan prestasi akademik. Kita tidak mahu begitu. Jadi saya mendapati Sultan Muhammad Al-Fatih ini seorang tokoh yang mengambil masa 2 tahun Cik Aziz sebelum melakukan apa-apa aksi politik. Beliau mengambil masa 2 tahun sejak daripada memegang tampuk pemerintahan pada umur 19 tahun, mengambil alih daripada ayahnya Sultan Murad yang wafat. Beliau mengambil 2 tahun masa untuk tidak melakukan sebarang serangan ataupun peperangan ataupun polisi ke atas mana-mana negara, melainkan mengekalkan saja apa yang ayahnya sudah lakukan. 2 tahun dikatakan Sultan ini duduk dalam istana dan tidak melakukan apa-apa hingga menimbulkan kritikan. Takkanlah nak duduk-duduk je Sultan tak buat apa. Tetapi rupa-rupanya apa yang beliau lakukan, ya, apa yang Sultan ini lakukan adalah R&D. Beliau melakukan kajian dan penyelidikan yang dalam kepada Konstantinopel. Maknanya daripada terlalu bersemangat, ya, nak serang negara tu, nak serang negara ni, yang mana negara-negara ini dalam kategori ganas lah, menumpahkan darah atas nama agama. Jadi memanglah kerajaan Islam perlu bertindak. Tetapi Sultan ini dia berfikir 2-3 kali. Sebenarnya pemerintahan saya nanti saya nak capai apa? Saya nak capai apa? Adakah kita sekadar nak berbangga dengan pencapaian ayah datuk moyang kita, ya, hanya menyebut kepada orang lain kami dulu adalah generasi yang hebat-hebat, ya? Tak ada makna kalau setakat menyebut kehebatan orang-orang dulu-dulu, ya. Apa kata pepatah Arab, laisal fata ma yaqulu kana abi wa kana jaddi, innal fata ma yaqulu ha anada. Bukanlah pemuda dan belia itu mereka berkata ayah saya macam ni, atuk saya macam ni. Kamu macam mana? Kamu tu macam mana? Adakah kamu berpencak? Adakah kamu boleh bersilat? Adakah kamu boleh untuk menunjukkan kualitimu? Jadi Sultan ini telah mengambil satu tempoh yang lama dan kita tak payah pelik. Beliau mengambil masa yang lama mencermati dan dikatakan hampir 2 minggu beliau berkampung dalam kota Konstantinopel untuk mengamati apa kekuatan kota ini. Bagaimana sistem pertahanannya, ya, apakah yang dimaksudkan sistem double wall, bagaimana nak menembusi kota ini dari arah daratan, apa bahasa yang digunakan oleh penduduk kaum ini, bagaimana kalau kita nak menyerang dari arah lautan, ya. Beliau bukan sekadar study Konstantinopel, ya, iaitulah ilmu geografi, ilmu sosiologi, ya. Beliau juga mengkaji sejarah. Kenapa orang dulu-dulu gagal? Mengapa Abu Ayyub Al-Ansari tewas? Mengapa ayah saya kalah? Jadi beliau study dengan lumat dan mendalam, saya boleh katakan history ada di situ, sosiologi ada di situ, communication pun ada di situ. Ya, semua bentuk ilmu kita tak payah pelik. Sultan Muhammad sangat menitik beratkan dalam tempoh 2 tahun kerana beliau dibesarkan dengan suasana ilmu dan para ulama. Itu nombor satu yang saya tengok agak kurang kepada gerakan-gerakan mahasiswa. Mereka banyak berpencak tapi kurang membaca. Dan yang kedua, dan terakhir, yang kedua kenapa saya tulis buku ini, saya juga berhasrat ingin menegur mereka yang ilmunya tinggi. Tidak ada isu mereka bersemangat tetapi tidak berilmu. Mereka memang berilmu tinggi dan bersemangat, tetapi tak pandai nak menggerakkan pasukan.
Jadi imagine bagaimana satu orang yang bernama Mehmet ini dilatih untuk memimpin 150,000. Bukan zaman ada PA system, bukan zaman ada WhatsApp group, bukan ada zaman kita boleh cakap sikit semua orang boleh dengar dan patuh pada arahan. Bagaimana is a big why. Jadi beliau bukan sekadar menang ke atas Konstantinopel kerana individu anak Sultan Murad, tetapi kerana kejayaan pasukan. Ya, bagaimana beliau menggerakkan pasukan? Kalau saya boleh bagi contoh, ya, bagaimana di babak-babak akhir pembukaan Konstantinopel munculnya pemuda ini, ya, yang beliau bernama Hassan Yulubatli, ya. Hassan ini adalah seorang tentera bukan Yanissari. Beliau tentera biasa. Beliau tentera biasa, ya. Kita boleh lihat bagaimana beliau telah terkorban, membayar harga yang mahal. Hampir 3-4 anak panah anda dapat lihat, ya, dikenang oleh ahli-ahli sejarah lalu dilukis. Beliaulah sumber utama semangat untuk serangan terakhir dilakukan oleh tentera Ottoman. Kibaran panji beliau dalam keadaan jasadnya sudah tidak bertubuh, ya, kerana beliau bersungguh untuk kibar panji berkenaan dikala orang lain sudah putus asa. Ini bagi saya melihatnya bagaimana seorang sultan boleh boost moral bala tentera. Ketika semua orang mula mengatakan mustahil, mustahil, mustahil. Tetapi bagi Sultan 21 tahun ini persoalan dia lah, macam mana dia boleh mencetuskan motivasi yang tinggi kepada Hassan Yulubatli ini, ya, untuk menuju ke arah tembok Konstantinopel berkenaan dan mengibarkan panji. Jadi ini satu perkara yang kita boleh kajilah, ya, insya-Allah. Jadi dua dilema itu, ya, semangat tanpa ilmu, dan yang kedua individualistik, tidak kolektif. Itu antara sebab saya tulis buku inilah. Terima kasih Cik Aziz. Okey Ustaz, terima kasih. Okey, untuk makluman penonton juga yang berada dalam talian kita, seandainya ada sebarang persoalan, sebarang pertanyaan, boleh diajukan di dalam ruangan komen kami, yang mana yang nanti kita akan baca dan kita akan ajukan di penghujung persoalan. Ustaz, saya suka kata-kata Ustaz bila berkata berkaitan dengan kejayaan pasukan itu sendiri dan strategi dalam nak melaksanakan sesuatu misi. Kita berbalik dalam konsep apa yang dilaksanakan Sultan Al-Fatih itu dengan konsep dalam kalangan belia pada hari ini. Dan saya suka juga dengan Ustaz punya dua kaedah itu, bermakna ada setengah orang dia mempunyai semangat tinggi nak berjuang, tetapi persoalannya semangat saja macam Ustaz cakap tidak cukup. Kan? Ada juga sebahagian yang berpengetahuan tinggi, bersemangat, tetapi kaedah dan strategi kalau salah pun tetap tidak boleh mencapai kepada objektif yang kita ingin ungkap pada hari ini. Dan itu sebenarnya kaedah berbalik kepada kepimpinan. Dan bila kita bercerita soal kepimpinan Ustaz, dengan golongan belia hari ini, pemimpin belia hari ini, kita ada ramai golongan pemimpin belia. Kita ada ramai orang yang budak-budak golongan belia yang hari ini nak menjadi seorang pemimpin. Dan saya terkejut bila berumur 21 tahun. Bukannya orang kata bukan satu usia yang mudah, dan kebanyakan 21 tahun ni kita sedia maklum ada yang masih lagi memikirkan soal hiburan. Kalau kita dalam konsep belia pada hari ini, ke apa yang masih lagi baru masuk universiti, baru didedahkan universiti. Ini seorang pemimpin yang telah berjaya dengan 150,000 orang bala tentera. Ustaz, bila kita kata soal pemimpin ni pada hari ini, apa pandangan Ustaz berkaitan dengan golongan belia pada masa kini? Dan jika kita boleh kaitkan dia dengan gaya kepimpinan zaman Sultan Muhammad Al-Fatih. Pandangan Ustaz sendiri, macam mana? Bila kita lihat kepimpinan di universiti, kepimpinan belia, perkara paling penting adalah apa makna kepimpinan. Ini yang perlu diimani oleh para belia sebelum memasuki dunia persatuan, sebelum anda memasuki dunia kepimpinan. Kita kena faham kepimpinan itu adalah bukan soal anda memegang jawatan ataupun tidak. Dia adalah soal kewujudan anda tu mencetuskan perubahan cara berfikir ke tidak kepada orang lain. Sebab kita mengambil teladan daripada Muhammad yang pertama sebelum Muhammad Al-Fatih, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umur 35 Nabi tak ada jawatan. Tetapi seluruh pemimpin Makkah telah mengambil Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai problem solver.
dalam kes batu Hajarul Aswad yang terjatuh daripada Kaabah akibat daripada banjir besar mendatangi Baitullah. Jadi mereka berkonflik dan hampir-hampir nak bergaduh dan berperang kerana masing-masing merasakan kabilah masing-masing lebih layak memegang Hajarul Aswad, batu daripada langit. Yang lain jangan sentuh. Kabilah kami lebih baik daripada kabilah anda. At the end of the day, mereka bersepakat untuk berkata, beginilah, kita tunggu siapa masuk Masjidil Haram sebentar lagi dan beliaulah akan memberikan cadangan bagaimana kita nak selesaikan kes yang berlaku sesama kita. Dan Allah jadikan, Allah takdirkan yang masuk adalah sallallahu alaihi wasallam, umur 35 belum menjadi rasul, dan seluruh pemimpin-pemimpin Makkah berkata, laqad ja'ana as-sadiq al-amin. Telah datang kepada kita seseorang yang sangat benar dalam tutur bicaranya dan sangat amanah. Jadi, bagaimana Nabi yang tak ada sebarang jawatan, tiba-tiba menjadi pilihan mereka-mereka yang berjawatan. That is leadership. Bagaimana anda mencetuskan perubahan. Ya, perubahan tidak memerlukan kita memegang jawatan. Jawatan itu penting, kuasa itu penting, tetapi jangan tunggu jawatan untuk mencetuskan perubahan. Kalau kita kembali kepada kisah Muhammad Al-Fatih, ya, kita dapat lihat ya bagaimana beliau telah dilatih oleh ayahnya untuk menjadi pemimpin, memegang jawatan pada usia 12 tahun. Ini fakta. 12 tahun adalah kali pertama Sultan Muhammad Al-Fatih memegang jawatan. Dan direngkaskan cerita, ya, beliau tidak dapat untuk menyesuaikan diri dengan kabinet menteri, dengan orang lama-lama, orang tua-tua dalam kerajaan ayahnya. Ayahnya pergi beruzlah di Manisa, ya, kebetulan baru kehilangan anak yang tersayang akibat daripada dibunuh oleh tali barut Byzantine. Jadi beliau rasa sangat sedih dan perlu kepada masa bertenang, iaitulah baginda pergi beruzlah, dan kerajaan Osmaniyah di Edirne telah diberikan kepada seorang yang sepatutnya ambil UPSR. Usia berkenaan. Jadi dengan berat hati, Mehmet ini menerima kepimpinan. Dan beliau telah dicabar. Kepimpinan umur 12 tahun telah dicabar oleh negara-negara Eropah. Bila berita Sultan 12 tahun viral di Eropah, 12 buah negara telah bergabung membentuk persekutuan untuk menyerang Edirne dan Turki Ottoman. Di satu tempat mereka telah berhimpun namanya Varna. Ya, Varna. Kalau saya boleh tunjukkan kepada anda, ya, bagaimana Battle of Varna itu berlaku, iaitulah pada tahun 1444. Ya, ini adalah peristiwa Battle of Varna. Ya, anda boleh Google untuk anda lihat beberapa image yang boleh menampakkan kepada anda peperangan yang membabitkan Sultan Muhammad Al-Fatih 12 tahun melepaskan akhirnya jawatannya semula kepada ayah dia. Cerita dia macam ni. Dia tulis surat kepada ayahnya, memberitahu ayah, ya, saya tidak mampu untuk berdepan dengan cabaran yang di luar jangkaan saya dan jangkaan ayah. Ayah menjadikan saya sultan sebagai latihan. Tetapi tiba-tiba latihan ataupun tarbiyah ini telah disambut oleh Eropah. Ya, mereka nak kencing saya. Mereka nak hina saya. Mereka nak bantai saya kerana bagi mereka ini peluang untuk meludah keluar negara Islam daripada tanah Eropah. Jadi mereka sangat gerun dengan Sultan Murad, walaupun saya sebut tadi Sultan Murad pergi beruzlah. Tetapi di medan perang, Sultan Murad adalah orang yang susah nak dikalahkan oleh Eropah. Bayangkan ya, bayangkan orang yang selalu beruzlah, seorang sultan yang bersifat sufi, sangat mementingkan rohani, tetapi dalam hal-hal peperangan, memang susah nak tumbangkan Sultan Murad. Eropah sangat takut kepada Sultan Murad. Subhanallah, dua-dua tu ada kepada
Sultan Murad. Jadi bila dapat tahu budak 12 tahun jadi sultan, maka seronoklah Eropah. Tetapi Sultan Muhammad 12 tahun tulis surat meminta pertolongan ayah. Pada peringkat pertama surat itu sampai kepada Sultan Murad, ayah tidak respon. Jadi si anak ini kecewa dan sedih dan melihat ayahnya tidak melihat ini isu besar. Ini isu serius. Lalu anak menulis surat kali kedua dan menggunakan kuasanya, iaitulah saya Sultan Muhammad bin Murad dengan ini memerintahkan anda Murad untuk kembali ke Edirne, memimpin bala tentera menghadapi Kristian di Varna. Masa itulah barulah Sultan Murad kembali menjadi sultan. Sebab apa? Surat pertama datang daripada anak anda yang manja. Aku tak nak layan. Surat kedua datang daripada daripada sultan. Dia sudah bermesyuarat. Dia sudah pandai membuat keputusan. So, he got it. Dia dah belajar dah. Dia dah belajar. Belajar apa dia? Belajar membuat keputusan. Kita tak nak dia terlalu mudah minta bantuan, manja. Kita tak nak dia sikit-sikit ada masalah cari ayah. Kita nak tengok macam mana dia selesaikan masalah ni. Dan ternyata dia memang selesaikan pun masalah ni dengan perbincangan. Cumanya perbincangannya adalah Murad patah balik. Jadi kelakor jugalah ceritanya. Tapi nak katanya kat situlah Mehmet belajar satu kualiti yang perlu ada kepada pemimpin, determination. Di mana bila kamu ada sesuatu keputusan, move on dengan keputusan berkenaan. Walaupun keputusan itu adalah ayah patah balik. Saya perlukan ayah. Tapi ia adalah keputusan kolektif. Keputusan bersama. Surat pertama tu bukan surat dengan keputusan mesyuarat. Just anak manja minta tolong ayah. Tetapi surat yang kedua adalah keputusan kolektif. Di mana seluruh menteri sepakat, we cannot beat them unless we have Murad. Jadi kedatangan Murad adalah keputusan mesyuarat. Okey. Itulah sedikit ceritanya Cik Afiq. Cik Aziz. Seronok saya dengar Ustaz, dan maknanya dua situasi yang berbeza. Bagaimana sebenarnya kaedah yang kita gunakan? Betul lah kan. Okey, bila dia jadi seorang pemimpin, maknanya you kena buat keputusan. Tak nak, you kena ada satu stick keputusan pada you. Kan? Ustaz, ada satu soalan daripada Encik Senan Johari ni, boleh saya bacakan? Dalam era sebelum merdeka sehingga kini, ada tak mana-mana pemimpin negara kita yang kepimpinannya mirip lebih kurang macam Sultan Al-Fatih dalam melaksanakan tugas mereka? Pada pandangan Ustaz lah, pada Ustaz punya pandangan sendiri. Pada zaman sebelum merdeka? Ya, sebelum merdeka sehingga kini. Dan ada tak orang kata pemimpin yang Ustaz nampak di dalam negara kita ke yang lebih kurang ke gaya ke macam mana? Okey, soalan tu memerlukan kepada kajian sarjana tu. Itulah. Saya tidak pasti ada ke belum kajian di mana dibuat perbandingan antara sultan-sultan kerajaan Melayu sejak daripada zaman kegemilangan Melayu Melaka. Kerana kita perlu ingat Ottoman ini sezaman dengan Melaka, kegemilangan Melaka. Bahkan Bayazid, anak Sultan Muhammad Al-Fatih, memerintah pada waktu kejatuhan kerajaan Islam Melaka. Dan ada beberapa soalan-soalan boleh diterbitkanlah. Mana Osmaniyah? Kenapa tidak membantu Melaka? Kenapa Osmaniyah bantu Aceh semasa Aceh diserang Belanda? Jadi soalan-soalan itu memerlukan kepada disiplin sejarah, dan saya mahu mengelakkan daripada mengulas sebab saya bukan dalam bidang sejarah. Pernahlah dulu bidang sejarah seketika, cuma percintaanku dengan sejarah hanyalah beberapa bulan sahaja. Lepas tu give up. Saya tak ada hati duduk dalam bidang tu sebab bagi saya sejarah memerlukan orang-orang yang kental untuk melihat fakta-fakta itu dan menganalisis ibrah-ibrahnya. Lalu saya berpindah ke alam lain lah. Okey, so saya tidak tahu adakah ada kepimpinan di tanah air ini, Nusantara ini yang mirip dengan kepimpinan Muhammad Al-Fatih. Tetapi saya nak alihkan soalan itu kepada soalan yang bagi saya mungkin boleh dicetuskan juga.
siapa model terbaik kepimpinan? Bagi saya bukan Muhammad Al-Fatih. Bagi saya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita letakkan Rasulullah sebagai model kepimpinan, maka kepimpinan Muhammad Al-Fatih kita tidak akan terlalu jadikan sebagai satu ketinggian lebih daripada kepimpinan Nabi. Bahkan pada kepimpinan 30 tahun. Ramai orang tengok Muhammad Al-Fatih ini hanya pada peristiwa 1453. Tetapi apa yang berlaku pada 1461, apa yang berlaku pada 1473, apa yang berlaku pada 1480, ramai tak tahu. Sedangkan kita bila membaca sejarah, kita kena adil dengan semua fakta-fakta ini untuk judge. Is that the best leadership for us? Adakah itu kepimpinan terbaik? Sebab anda akan temui beberapa kelemahan Sultan Muhammad Al-Fatih di hujung-hujung usia pemerintahan. Yang mana pada waktu itu anda tak boleh ambil sebagai teladan. Kerana adanya kekurangan dan kelemahan. Tetapi kalau kita ambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi adalah contoh model yang terbaik. Jadi bagi saya jugalah, bukan soal adakah ada pemimpin-pemimpin di negeri ini, di negara ini yang mirip kepimpinan Rasulullah, tetapi soalan yang lebih besar adalah kita bagaimana? Adakah kepimpinan Rasulullah ada dalam diri kita? Ya. Sebagai contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bermesyuarat dan keputusan adalah berdasarkan majoriti walaupun bertentangan dengan pandangan peribadi. Nabi lah yang paling komited menjayakan keputusan mesyuarat yang berdasarkan majoriti walau bertentangan dengan pandangan peribadi. Ini terserlah dalam peperangan Uhud, ini terserlah dalam peperangan Khandaq. Nabi paling komited ketika kalah dan menang. Ya, dalam peperangan yang kalah dan dalam peperangan yang menang, Nabi adalah orang yang sangat komited untuk mengerjakan keputusan-keputusan mesyuarat. Kita bagaimana? Jadi saya rasa itu memerlukan kepada diskusi lainlah bagaimana untuk kepimpinan Rasulullah ini dibumikan kepada belia-belia kita. Dan itu kita mungkin juga boleh buat lagi satu sesi lah bersama dengan Ustaz untuk kupasan tajuk ini yang lebih menarik. Kan? Okey Ustaz, kita berbalik kepada persoalan tadi. Kan? Sebab yelah senyap-senyap dekat-dekat 1 jam juga kita berkisahkan pasal lebih Ustaz kan. Jadi saya pun 1 jam dah. Macam sekejap je, itulah kita Ustaz. Macam sekejap je kita bersembang ni. Banyak lagi persoalan. Ustaz, saya timbulkan lagi satu persoalan daripada penonton kita, daripada Encik Muhammad Hafiz Uzazi. Adakah penting untuk pelapis kepimpinan muda perlu berusaha keras memahami sebanyak mungkin ilmu khususnya sejarah Islam? Persoalan dia ni mungkin sekali saya baca untuk Ustaz. Adakah penting untuk pelapis kepimpinan muda perlu berusaha keras memahami sebanyak mungkin ilmu khususnya sejarah Islam? Pandangan Ustaz. Sejarah sangat kritikal bagi beliau. Bukanlah maksud saya beliau kena ambil bidang sejarah di universiti, tidak. Tetapi hidupkan usrah-usrah, halaqah-halaqah dan sebenarnya pembacaan. Kita belia kena ada satu tabiat suka membaca buku-buku sejarah. Di belakang saya ni kebetulan rak buku isteri saya. Isteri saya pun, bukan saya. Saya pun menumpang-numpang lah. Di mana antara karya-karya bergenre sejarah dan sebelahnya falsafah adalah bacaan wajib yang diperlukan. Dia bila dah tua ni baru menyesal, Cik Aziz. Kalaulah boleh balik ke masa lampau, ya, kalaulah ada mesin masa kan. Antara perkara yang paling kita nak lakukan adalah stop sekejap daripada terlalu sibuk dengan kerja-kerja persatuan, adakan masa membaca buku sejarah. Sebab barang siapa membaca sejarah, dia membaca masa depan. History always repeat by itself. Manusia sentiasa berubah bahasanya, wajahnya, kedudukan geografinya. Tetapi ada satu benda yang sama, iaitulah hatinya tetap sama. Ini diakui sendiri oleh Al-Quran. Al-Quran ketika menceritakan tentang cerita orang dulu-dulu, yang dipaparkan bukanlah namanya, di mananya, bilanya, yang ditekankan adalah hatinya. Bagaimana kualiti sikap
orang dulu-dulu sama ada baik ataupun buruk. Inilah yang menyebabkan kisah-kisah orang dulu-dulu Al-Quran sebut ibarah. Ibarah. Maksudnya ada kaitan dengan keadaan sekarang. Ada kaitan dengan situasi sekarang. Saya ringkaskan jawapan saya kepada pesanan Imam Malik rahimahullah. La yuslih li hadhihi al-ummah illa bima saluha bihi awwalaha. Tidak akan pulih umat pada waktu ini dengan apa-apa rawatan ubat ataupun terapi, formula, apa-apa dasar dan polisi, kecuali apa yang telah mengubah umat terdahulu. Apa yang telah mengubah umat terdahulu daripada seburuk-buruk peradaban kepada sebaik-baik tamadun, dengan apa lahirnya Osmaniyah yang gemilang, dengan apa lahirnya Abbasiyah yang gemilang, dengan apakah lahirnya Umayyah yang gemilang, dengan apa lahirnya generasi Al-Quran, kalau bukan dengan Al-Quran. Jadi kita kena memperhalusi pesan-pesan Allah Ta'ala menerusi cerita sejarah dalam Al-Quran, kerana bagi saya, kalau belia study kisah-kisah sejarah menurut pembentangan Al-Quran, anda sebenarnya sedang bukan setakat belajar sejarah, anda sedang menyelesaikan satu persatu masalah yang berlaku di hadapan mata anda sekarang. Believe me. Satu persatu masalah yang terbentang di hadapan mata, saya temui jawapannya sudah disebut oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Jadi kalaulah beliau ini kaji sejarah, belajar sejarah, sebenarnya dia sudah menjahit antara masa sekarang dengan masa lampau. Ya, jadi sebab manusia ni dia memang ada benda sama. Psikologi itu adalah ilmu yang membuktikan manusia ni sama saja perangai dia daripada dulu sampai sekarang. Jadi apa pun masalah yang dihadapi oleh kita, ya kita bukan orang yang pertama menghadapi masalah berkenaan. Orang dulu-dulu pernah menghadapi masalah berkenaan. So solve your problem with the previous generation punya perspektif. Jadi itulah serba sedikit jawapan kepada soalan tadi Cik Aziz. Ustaz bercerita soal sejarah, saya pun macam jadi nak tak nak, kita kena terima hakikat lah bahawa bila baca sejarah ni, maknanya ia sebenarnya membentuk masa depan kan. Jadi pembacaan itu sebenarnya, tentunya pembacaan itu penting kan. Jadi bagaimana nak tak nak dalam diri kita ini, terutamanya khususnya golongan belia pada hari ini, nak tak nak mesti kena baca, mesti kena membaca dan mesti kena tahu berkaitan dengan sejarah kan. Nak tak nak. Ustaz, kita bacakan lagi satu soalan penonton. Saya ni banyak sebenarnya nak bertanya dengan Ustaz ni, tapi sebab topik ni sangat menarik untuk dikupas. Banyak lagi berkaitan dengan perkara-perkara. Okey Ustaz, satu soalan. Ini kita datangkan daripada Encik Syafi'i sendiri, Encik Muhammad Syafi'i yang pencetus idea kepada program ni. Muhammad Al-Fatih sebagai contoh pemimpin belia dalam era digital, bagaimana cara terbaik untuk kita semarakkan kualiti pimpinan Al-Fatih untuk dicontohi ni? So, ke Ustaz nak saya baca dua kali? Ke jelas? Sekali lagi. Okey. Muhammad Al-Fatih sebagai contoh pemimpin belia, merupakan contoh pemimpin belia hari ini, belia. Dalam era digital hari ini, bagaimana cara terbaik untuk kita semarakkan kualiti pimpinan Al-Fatih untuk dicontohi? Dalam arti kata lain, dalam era digital kali ini, bagaimana kita nak menerapkan pimpinan Al-Fatih ni kepada pemimpin untuk dijadikan contoh? Tadi saya ada sebut tentang kepentingan sejarah. Kadang-kadang kita sulit nak membaca. Tak apa. Kita mungkin boleh jadi lebih pragmatik, lebih praktikal, iaitulah apa kata saudara-saudari pemimpin-pemimpin belia, ya, sebelum anda melakar dan merajah anda punya pentas perjuangan belia pasca pandemik ni, kan? Kena ada waktu membanyakkan mendengar daripada orang lama-lama. Kita bukan nak mencorak gerakan orientasi berdasarkan corak orang lama, tidak. Sebab zaman kita berbeza daripada zaman orang dulu-dulu. Tetapi buah fikiran mereka sangat penting. Sebab mereka itu sendiri pasti ada nasihat-nasihat yang berdasarkan kesalahan dan kesilapan mereka buat dahulu. Jadi saya sangat menekankan kita mengambil berat sudut pandang orang tua-tua
dalam mengatur gerakan supaya kita tidak repeating the same errors. Ini adalah juga cara kita belajar sejarah. Betul-betul dengan berhadapan dengan mentor. Mentor-mentor ini orang yang sangat syarat dengan pengalaman. Kita boleh ajak diorang yang buka puasa dekat mana-mana kedai, sambil-sambil tu buat brainstorming. Bang, abang dulu pernah pegang MBM Majlis Belia Malaysia contohnya. Sekarang saya pegang ni bang. Saya memang ada banyak idea-idea gila-gila nak buat ni. Lebih gila bila pandemik ni datang, jadi makin banyak benda nak buat lah. Tapi at the end of the day, MBM adalah pertubuhan yang abang tubuhkan. Kenapa wujud MBM ni contohnya kan? Kenapa wujud? Kenapa orang dulu-dulu wujudkan? Saya risau, saya sibuk menari, tetapi tarian saya keluar daripada border sempadan. Apa tujuan kewujudan? Saya sebut begini, penting kita duduk sekejap, dengar apa kata orang tua, orang lama-lama, senior bergabung dengan junior, dia akan mencetuskan kematangan. Kita tak nak gerakan belia ini kebudak-budakan. Orang panggil try and error. Oh, kita buat. Sepatutnya kita jangan kita macam Al-Fatih tadi, dia baca 2-3 kali, ada impact ke tak ada impact apa aku nak buat ni? Ya? Adakah keputusan-keputusan kita buat ini menghasilkan kesenangan kepada rakyat Marhain? Adakah membantu gelandangan orang miskin dan mereka yang terpinggir, murid yang tercicir? Ada tak? Apa tujuan belia wujud? Jadi benda-benda macam ni dia bukan setakat kita dapat informasi daripada orang lama. Orang lama ni lah yang bagi semangat pun. Dan saya nak kaitkan sebab saya rasa ini fakta penting saya kena sebut. Rasa macam tak sah lah berkhutbah. Tak sah khutbah. Kalau ceramah khutbah tajuk Al-Fatih, tiba-tiba tak bawa cerita tentang kapal berlayar atas bukit ni. Sebab ceritanya begini, ini dia punya pengajarannya adalah kau dengar apa kata orang tua. Al-Kisahnya begini, tentera Al-Fatih bila serang Konstantinopel, mereka terkejut. Mereka terkejut kerana Allah uji dengan kekalahan. Allah uji dengan kekalahan di bahagian laut. Separuh masa pertama perlawanan ini menang. 45 minit pertama tu. 45 minit yang kedua, musuh mengatasi dengan cara yang mengejutkan. Mereka import player daripada kelab yang kita tak duga pemainnya adalah 5 bintang. Jadi dengan pemain berkenaan, dia punya tandukan tu memang menjaringkan gol lah. Jadi marah Sultan Muhammad ini, fakta-fakta menunjukkan beliau tak boleh terima kenyataan. Beliau terlupa. Menang kalah bukan daripada beliau. Menang kalah daripada Tuhan. Jadi orang yang perfectionist ini kadang dia tak boleh terima takdir. Memang dia protes pada usia 21 ini. Tetapi inilah peranan orang tua. Inilah peranan mentor. Mentor dapat tahu Sultan tak boleh terima kenyataan. Beliau tulis pucuk surat membacakan pada Sultan itu ayat-ayat Allah Taala. Dan ayat-ayat itu di dalamnya terkandung pesanan-pesanan agar kembali berjihad. Jangan putus asa. Kekalahan ini ada hikmahnya untuk Allah Ta'ala singkirkan orang-orang munafik daripada batalion bala tentera kamu. Jadi, move on, mara ke hadapan. Dan hebat tak hebat orang tua yang bernama Syekh Syamsuddin ini, kerana surat beliau inilah, surat ini, telah menimbulkan api. Keluar api tak? Cik Aziz. Saja nak. Sebab rindu zaman ceramah fizikal ni. Ceramah online dia tak boleh tunjuk sangat. Mujurlah saya guna keynote, tak guna PowerPoint, dia boleh keluar api tu. Itulah 3 kali dah keluar api ni Ustaz. Saya rasa KBS saya pernah ceramah 10 tahun lepas, 5 tahun lepas, memang api keluar tu memang konsisten saya akan tunjuk. Sebab pemuda-pemuda kalau nak benar-benar bersemangat seumpama api yang marak menjulang, anda perlukan kepada orang kata apa dalam bahasa Arab, hammasatus syabab wa hikmatus syuyukh. Bekalan-bekalan daripada orang-orang lama. Dan ternyata dengan surat daripada orang tua berkenaan, Sultan Muhammad datang satu idea untuk memindahkan kapal di atas bukit untuk menyerang musuh-musuhnya dari arah yang tidak diduga. Dari kotak penalti diorang sendiri. Jadi strategi itu saya boleh katakan dalam kategori strategi yang genius. Yang sejarawan tercengang lah
bagaimana ia boleh dilakukan. Tetapi bagi saya tidak ada yang aneh. Pertama, kerana kalau ada bantuan Allah memang tidak ada yang mustahil. Dan yang kedua, yang mencadangkan kapal dipindahkan ini adalah orang yang expert dalam sains ketenteraan. Cumanya dia moody, dia emosional, dia sentimental, kadang dia bela kerana kekalahan tu, dia jadi tak nampak jalan. Tetapi bila dapat surat, dia kembali jumpa jalan. Itulah pesanan saya lah kepada pemuda-pemuda belia-belia semua. Itulah kan Ustaz dah sampai ke ujung tu kan. Itu persoalan yang akan kita timbulkan di penghujung soalan nanti berkaitan dengan pemimpin hari ini, pemimpin muda ni. Betul Ustaz, semangat dia tu lain macam kan. Maknanya saya pun kena akui lah, kadang-kadang kita ni, saya pun kadang-kadang kita ni semangatnya lain macam nak buat, tetapi kalau tak kena cara, tak kena kaedah ni, dan mampu juga menterbalikkan. Jadi saya suka Ustaz punya kata-kata bahawa macam mana sekalipun you kena minta pandangan orang yang lebih. Maksudnya pengalaman yang lama tu kita boleh garapkan dan kita boleh kombinkan untuk membentuk satu idea yang cukup baik. Kita balik semula kepada Sultan Muhammad Al-Fatih Ustaz. Sebenarnya apakah kepribadian Sultan Muhammad Al-Fatih ni ataupun dalam tiga kata soalan saya adalah kongsikan mungkin ada perkongsian detik atau peristiwa yang pernah berlaku pada zaman kepimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih yang boleh dijadikan ikutan kepada pemimpin hari ini. Dan maknanya mungkin ada pembacaan melalui bacaan Ustaz, mungkin ada satu peristiwa atau detik yang berlaku pada zaman kepimpinan Sultan Al-Fatih ni yang mungkin hari ini boleh menjadi ikutan kepada pemimpin. Kalau maknanya dalam arti kata lain, kalau nak maknanya benda ini kau boleh jadi untuk jadi pada hari ini. Mungkin pada pandangan Ustaz ni macam mana? Okey, antara perkara yang kita kena tengok ya, melentur buluh ni biar daripada rebungnya. Kita tahu Sultan Muhammad ni dia bukan jadi penyelamat dalam satu bentuk tarbiyah yang tiba-tiba kebetulan lahir keajaban turun daripada langit. Tidak. Dia ada proses. Ini peraturan yang kita kena faham. Lahirnya individu seperti Al-Fatih, dia ada proses yang perlu dilalui. Saya ingat lagi, saya sebut tentang proses ini di kubur ibu beliau, Ummahatun. Kerana tangan yang menghayun buaian itulah besar peranannya. Memang dalam catatan Osman Lija ataupun catatan Ottoman, peranan wanita ataupun cerita tentang ibunya sangat sedikit. Tetapi sebenarnya peranan ibu sangat besar. Sebab itu Quran tak pernah pinggirkan cerita ibu-ibu dalam Quran. Walaupun sejarah barangkali tak dapat nak catat apa ibu buat dalam rumah. Sebab benda dalam rumah nak catat macam mana sejarawan. Jadi saya percaya ibu main peranan untuk mendidik si anak ini yang bernama Muhammad Al-Fatih. Dan selain daripada itu, ya, saya kongsikan kepada anda dalam culture apa sebenarnya Muhammad Al-Fatih ini dibesarkan. Ya, kita lihat sebagai contoh, ya, beliau ketika mengebumikan ayah beliau. Tengok macam mana ayah diajar beliau. Hidup ni tak ada makna kalau kau kaya. Kerana kaya itu tidak akan membawa kepada engkau kemenangan. Berapa banyak kerajaan kaya raya tetapi tumbang dan kalah. Yang akan menyebabkan kita menang adalah Allah, dan yang akan menyebabkan Allah kekalkan kemenangan adalah iman dan takwa. Ini kubur Sultan Murad, ayah kepada Muhammad Al-Fatih. Anda cuba bandingkan kubur seorang sultan dengan kubur rakyat biasa. Hatta rakyat biasa pun akan dipahat dengan khat-khat Al-Quran. Sekurang-kurangnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetapi ayahanda kepada Sultan Muhammad telah berwasiat, nak, ayah akan mati. Engkau satu-satunya anak ayah yang berbaki. Ayah tahu semua kubur-kubur sultan-sultan sebelum ayah, semuanya diukir padanya ayat-ayat Allah untuk mengambil barakah. Tetapi untuk kuburan ayah, ayat-ayat itu tidak perlu dipahat dan tidak perlu nak memperelokkan kuburan ayah. Itu duit rakyat usah digunakan untuk memperindah kubur ayah. Dan ayat-ayat Allah itu tidak perlu ditulis pada kuburan ayah, tulis di dada anak-anak muda belia dari kalangan rakyatmu. Pahatkan bukan di kubur ayah, Al-Quran perlu pahat dalam hati diorang. Dengan wasiat ini, Muhammad membesar. Dengan kepercayaan dan keyakinan, kaya tidak ada apa-apa kalau tidak berbakti kepada agama. Dan
Dengan agama jugalah, ya, Muhammad Al-Fatih, ya, belajar sains. Antara yang beliau belajar adalah bahasa. Beliau faham Allah akan bantu bukan hanya dengan tawakal dan doa, tetapi dengan sains. Kita tak perlu pelik. Beliau seorang yang sangat cintakan sains. Beliau ni membesar dengan keinginan untuk belajar banyak bahasa. Daripada mana datang keinginan itu? Semuanya adalah berpunca daripada, ini dia punya keyword penting, sejak daripada kecil beliau ditanam dengan hadis Nabi. Sejak daripada kecil beliau seakan-akan diazankan dengan hadis ini. Iaitulah hadis ini merujuk kepada engkau. Itu yang dibawa oleh ayahnya, istananya, ibunya, ya. Engkaulah pewaris itu, engkaulah pewaris itu, engkaulah pewaris pembuka Konstantinopel itu. So begin with the end in mind. Kita kena mula dengan matlamat yang akhir dalam minda kita. Itulah Cik Aziz, wallahu a'lam. Ustaz, pejam celik dekat 1 jam, dekat 1 jam lebih kita bersiaran berkenaan dengan topik ini. Dari sudut pandang yang berbeza, dari sudut perkongsian yang berbeza, banyak lagi persoalan daripada penonton yang akan saya bacakan dari semasa ke semasa. Cuma saya tertarik dengan satu kata-kata Ustaz, berbalik kepada kejayaan pasukan. Dan bila kita kata berbalik kepada kejayaan pasukan, bermakna setiap orang itu memainkan fungsi dan peranan dia sendiri. Dan pemimpin itu lahir ataupun pemimpin itu jadi macam tu hasil daripada bantu daripada organisasi itu sendiri. Jadi kalau hari ini Ustaz, kita keluar sikit, mungkin kita boleh keluar sikit, jika hari ini dalam organisasi ini, dalam sesebuah organisasi yang kita bina, apakah sebenarnya peranan yang paling penting ataupun bagaimana kita nak membentuk sebuah organisasi itu yang cukup baik dan mantap. Dan mungkin pandangan Ustaz sendiri dari segi aspek organisasi. Sebab kita tahu bahawa Sultan Muhammad Al-Fatih, kejayaan dia sendiri pun bersandarkan kepada daripada segala aspek. So pada pandangan Ustaz sendiri, macam mana bila kita cerita soal organisasi ini? Soalan ini kebetulan menyebabkan saya terus teringat kepada, sebab Cik Aziz tanya nak membina organisasi. Saya terus teringat binaan yang dibina oleh tentera Sultan Muhammad Al-Fatih beberapa bulan sebelum kepungan ke atas Konstantinopel dilakukan. Keywordnya adalah motivasi. Sangat penting untuk pemimpin di atas menitik beratkan motivasi human resource di bawah. Jawatan kuasa pelaksana di bawah. Jangan jadi pemimpin dalam erti kata yang hanya tahu memberikan arahan, tetapi tidak mengambil berat aspek common sense dan psikologi. Kalaulah kita merujuk kepada pemimpin-pemimpin dalam Al-Quran, ya, sebagai contoh kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Ada satu cerita dipaparkan di dalam Al-Quran, Nabi Sulaiman, ya, telah memerintahkan kuda-kudanya untuk berlari ke sana, kemari, ke utara, ke selatan. Jadi kenapa Nabi Sulaiman menyuruh kuda-kuda berkenaan berlari-lari? Sebab Nabi Sulaiman mendapat perkhabaran kuda-kuda ini punya kualiti menakjubkan, lalu nak ditawarkan kepada kerajaan Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman dia macam buat interview lah. Jadi interview dengan kuda ni. Jadi betul ke kuda ni laju? Lalu Nabi Sulaiman perintahkan agar kuda tu tunjukkan bakat dia, tunjukkan potensinya. Dikatakan sejam, 2 jam kuda itu berlari tanpa penat, tanpa letih. Rudduha alayya. Nabi Sulaiman pun perintahkan, okeylah, cukuplah. Kuda-kuda itu sudah penat, sudah letih, walaupun mereka tidak menunjukkan mereka letih. Kita kena faham mereka letih. Hentikan mereka punya larian, bawa kepada saya. Tiba-tiba Al-Quran berkata, fatafiqa masham bisuqi wal a'naq. Saya tercengang dengan ayat ini. Saya rasa ayat ini menegur saya. Ya. Fatafiqa masham bisuqi wal a'naq. Nabi Sulaiman telah mengusap betis kuda berkenaan dan mengusap leher kuda berkenaan. Ini bukan cerita tepi jalan, ini cerita yang dirakam dan diabadikan dalam Al-Quran. Bila cerita tu jadi ayat Quran, maknanya ia adalah peringatan dan teguran kepada semua pemimpin-pemimpin sampai hari kebangkitan.
bagaimana engkau meraihkan mereka yang sudah bekerja kuat dan mengeluarkan peluh keringat? Ada tak unsur penghargaan? Ada tak ucapan terima kasih? Ada tak sebutan nama? Ya, sebagai tanda penghargaan, kita boleh ingat nama-nama orang-orang di bawah kita ini. Ada tak unsur memberikan pembalasan yang baik ataupun bonus barangkali di atas kerjanya yang sangat sulit dan susah? Kalaulah Nabi Sulaiman melakukan kepada kuda, saya tak boleh bayangkan bagaimana beliau melakukan kepada bala tentera. Kuda yang penat dan letih pun beliau usap di betis dan di leher, sebab kebanyakan orang tidak pun usap dan tak perlu pun usap. Dia binatang. Dia hanya mengikuti arahan. Tetapi tidak. Nabi Sulaiman tidak melihat kuda sebagai binatang. Nabi Sulaiman melihat kuda sebagai ujian kepimpinan. Allah hadirkan kepadanya kuda untuk Allah Ta'ala mengujinya. Belas kasihan dan rahmatan lil alamin. Kamu tu ada ke tidak? Ya, kuda ni anda tak usap pun tak apa, dia akan tetap setia pada anda. Tetapi ini soal motivasi. Motivasi inilah yang boleh menyebabkan kuda buat benda luar biasa yang kau takkan boleh jangka. Kalau itulah kepada kuda yang juga ada psikologi, bagaimana orang di bawah kita yang bukan kuda? Mereka adalah manusia yang Allah kurniakan hati budi dan perasaan. Jadi ada waktu kita kena buat session untuk memberi penghargaan kepada staf-staf kita. Kita kena buat hari belia contohnya untuk menjelaskan yang belia ini adalah harapan negara. Ya, apa benda yang belia-belia negara lain boleh buat pada usia 21 tahun. Ayuh kita belajar sama-sama. Dan kembali kepada cerita Rumeli Hisari ini, ya, ceritanya ringkas sahaja, Sultan Muhammad telah bekerja bersama-sama dengan bala tenteranya menyiapkan binaan ini. Soalannya, kenapa seorang sultan, orang nombor satu negara yang patut sibuk mengatur dan merencana, tiba-tiba buat kerja, ya, buruh kerja banner batu bata di Rumeli Hisari ini? Sebab ia adalah untuk boost moral, membina motivasi para pekerja, membina motivasi bala tentera. Dan lihat, benda biasa jadi luar biasa. Logiknya binaan ini memerlukan 10 bulan, tetapi telah berjaya disiapkan dalam tempoh kurang 5 bulan. Semuanya kerana Sultan ada sama. Orang jadi bersemangat kerana orang nombor satu negara telah turut sama, ya, menunjukkan dia menjiwai frontliner bersama-sama dengan bala tentera. Jadi saya kira dengan itu, ya, saya tutuplah, ya, saya punya perkongsian. Terima kasih Cik Aziz atas kesempatan ini. Alhamdulillah. So Ustaz, kita satu lagi soalan Ustaz yang saya rasa yang satu lagi soalan sebelum kita pergi ke penutup. Satu persoalan daripada penonton dahulu, bagaimana untuk kita terapkan didikan Muhammad Al-Fatih ni dalam parenting? Itu persoalan yang ada satu dua orang ajukan. Daripada Tuan Hamid, bagaimana untuk kita terapkan didikan Muhammad Al-Fatih ni dalam parenting? Mungkin Ustaz ada. Okey, mungkin soalan ini saya akan olah dalam nada kesimpulan, sebab saya kira kesimpulan dalam bentuk saya ayah, saya mak, itu lagi cantik. Sebab kita tak nak tengok cerita Muhammad Al-Fatih ni dari sudut pandang sejarah yang hanya kagum pada batang tubuh. Tetapi at the end of the day, what's the point? What's next? Mari kita lihat dari sudut, okey, sekarang kita dah tahu cerita Al-Fatih, apa benda saya kena buat sebagai seorang ayah dan seorang mak? Pertama sekali, kita kena didik anak kita dengan Al-Quran. Bukan sekadar anak kita membaca tetapi memahami dan ada guru yang membimbing. Kerana ini adalah grand design Sultan Murad kepada anak beliau. 8 tahun sudah ada guru Al-Quran yang bernama Mullah Ghorani. Mullah Ghorani Al-Qurani yang mendidik beliau dengan didikan Al-Quran. Ya, itu nombor satu. Ya, pastikan anak-anak kita sejak daripada 10 tahun, 9 tahun, 8 tahun sudah ada perasaan, hari ni tak baca Quran lagi lah mama. Baca. Paling kurang baca. Kalau boleh faham lagi baik. Nombor dua, ya, kita ambil step yang kedua sebagai nak fatihkan anak kita ni, ya, walaupun anak kita tak nama Al-Fatih macam anak saya, nama pun Al-Fatih.
Tetapi antara cara baik kita boleh ambil daripada cara Muhammad Al-Fatih adalah kita pastikan anak-anak kita bukan hanya ulat buku di sekolah. Dia kena belajar bersosial dan biar dia belajar pegang Sultan Osmaniyah umur 12 tahun macam cerita tadi. Iaitulah bagi dia belajar jadi pengawas. Sebab jawatan tu bukan isu. Kita nak dia deal dengan emosi dia. Itu yang mahal. Macam anak saya bila dia rasa lemah semangat jadi pengawas ni sebab expectation terlalu tinggi sedangkan dia lebih tahu tentang diri dia. Macam mana dia deal dengan stres itu? Macam mana dia deal dengan emosi itu? Itu yang mahal tu. Sebab hari ni zaman orang mental stress. Zaman orang tertekan. Orang tak tahu nak deal macam mana dengan satu benda yang di luar kawalan, di luar jangkaan. Tapi anak kecil kita dah didik dah. Ya, bila kau ada masalah, ya, jangan lupa yang kau ada papa mama boleh luar. Kau jangan lupa kau ada kawan-kawan baik, kenapa tak luar? Kau ada sepupu-sepupu sepapak yang ada boleh tempat menjadi luar. Jadi how kita deal benda tu? Jadi bukan maksud saya nak anak-anak kita ni cari jawatan di sekolah ataupun sekadar terbabit dalam kurikulum. Kita kena nampak kurikulum sebagai pendidikan emosi yang sangat baik kepada anak kita. Itulah ilmu yang tak ada dalam kelas. 2. Yang ketiga, kita juga dapat lihat bagaimana ayah sangat menghadirkan guru-guru pakar bidang. Anak ni kena ada rasa cinta untuk belajar dan belajar, be a learning person, not a learned person. Jangan jadikan anak kita ni orang yang dah rasa saya dah mantap dah ilmu ni, saya dah tak nak belajar daripada sesiapa. Tidak sekali-kali. Jadikan anak kita ni orang yang sentiasa eager to learn, rasa macam banyak benda lagi kena belajar. Ya, dan alangkah baik ya kalau anak kita ada mentor. Ya, ada Syekh Syamsuddin, ada ustaz, ada guru, ada murabbi yang bukan sekadar memindahkan ilmu daripada kepakaran tetapi mendidik attitude ke arah menjadi pemimpin. Jadi saya simpulkan untuk didik anak bawalah unsur PIES. PIES. Ini unsur yang saya dapati ada kepada Muhammad Al-Fatih, saya tak nak hurai dah, tetapi saya telah merumuskan dalam buku saya, ya, Kuasa Kepimpinan Al-Fatih, dia itulah unsur PIES. P adalah kecerdasan fizikal. Sultan Muhammad Al-Fatih adalah orang yang sihat tubuhnya, makanannya dikawal dengan sangat ketat untuk memastikan berkhasiat dan tidak gemuk yang boleh menyebabkan banyak penyakit. Saya tak ada masa nak huraikan bagaimana istana mengawal makanan Sultan ini. Ya, sebab nak bagi sentiasa bertenaga. Yang kedua, intellectual. Guru-guru pakar bidang akan selalu datang untuk mendidik pada waktu-waktu tertentu. Ya, yang ketiga adalah emotional, kecerdasan emosional. Dengan cara apa? Exposekan anak dengan pengalaman-pengalaman yang luar dugaan. Sultan Murad selalu bawa anaknya ke medan perang. Bahkan bagi Sultan kepada anaknya 12 tahun. Dan yang terakhir, paling penting adalah spiritual. Jangan pisahkan diri daripada Quran. Sentiasa hidup mati ini dengan Al-Quran, kalam Allah Ta'ala. Itulah. Wallahualam. Terima kasih Cik Aziz. Terima kasih Ustaz atas saya rasa satu perkongsian yang menarik yang mana kita kalau kita nak bahaskan berkaitan dengan Al-Fatih memimpin di usia muda ni, makan masa maknanya 2-3 sesi lagi yang mungkin kita akan bersama dengan Ustaz. So kita boleh simpulkan bahawa hendak membina atau untuk menjadi seorang pemimpin ini bukan mudah dan memerlukan orang kata banyak aspek, dan juga kalau nak dijadikan pemimpin Al-Fatih sebagai pemimpin, kita kena mengkaji dan kita kena baca sejarah secara keseluruhannya lah untuk masa depan. So Ustaz, saya rasa itu sahaja perkongsian pada hari ini. Lagi sekali bagi pihak Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan ILEAD, khususnya kluster kepimpinan, kami ucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz atas perkongsian berkaitan dengan Al-Fatih memimpin di usia muda. Perkongsian yang menarik, satu perkongsian yang agak baik, dan orang kata kalau nak kita kisahkan, nak kita ceritakan, mungkin kita akan membawa Ustaz lagi pada sesi dialog kepimpinan akan datang jika Ustaz tidak keberatan. Banyak lagi topik dan kisah yang akan kita sentuh. So bagi penonton sekalian, bagi yang berada di talian, kita telah letak link penilaian dan juga link pendaftaran di dalam komen. Jadi anda boleh isi untuk mendapatkan link tersebut di dalam bahagian komen. Dan sekali terima kasih Ustaz bagi pihak khususnya dan Kementerian Belia dan Sukan. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada masa akan datang. So bagi penonton yang berada di talian, sila tunggu dan
nantikan pada bulan 5 kita akan tampilkan tokoh-tokoh yang lebih terkemuka dan orang kata tokoh-tokoh lain yang akan membahaskan berkaitan dengan dialog kepimpinan dan juga dialog kepimpinan eksekutif. Bagi pihak diri saya, Muhammad Aziz Nazam bin Zakaria, mewakili kluster kepimpinan Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan Elit Kementerian Belia dan Sukan. Mohon maaf seandainya ada sebarang tutur kata sepanjang program ini dilaksanakan. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan Ustaz. Terima kasih Cik Aziz, jumpa lagi.